Adakah anda pernah mengalami masalah mencari maklumat dalam pangkalan data atas talian? Saya Nurfatini binti Apandi Dan saya Nurfazirah binti Azmi. Hari ini kami akan berkongsi kepada anda semua rahsia pustakawan dalam mencari maklumat dalam pangkalan data atas talian. Jom. Sebelum kita berkongsi langkah-langkah strategi pencarian maklumat dalam pangkalan data atas talian, saya akan berkongsi dahululah apa sebenarnya pangkalan data atas talian ini. Pangkalan data atas talian merupakan kompilasi pangkalan data yang dilanggan oleh Pustakaan Negeri Sarawak. Pangkalan data atas talian ini juga dikenali sebagai electronic databases. Ini adalah seperti e-journal, e-buku, e-majalah, e-surat khabar, e-tesis dan sebagainya. Jadi hari ini kita lebih fokus kepada pencarian maklumat untuk jurnal. Untuk makluman semua ada 4 strategi pencarian maklumat dalam pangkalan data atas talian ni. Yang pertama sekali ialah kena pasti tajuk. Jadi untuk hari ini kita akan pilih tajuk yang untuk berkaitan dengan jurnal yang kita nak cari. Kita akan menggunakan topik yang simple ataupun topik yang berkaitan dengan research. Kita akan guna topik The Impact of Technology in Business. Selepas kita dah kena pasti tajuk berkaitan dengan jurnal yang kita nak cari ni, seterusnya langkah yang kedua kita ialah kita mesti tahu ataupun kita mesti pilih pangkalan data atas talian yang sesuai dengan tajuk yang kita nak cari. Pangkalan data atas talian ni anda boleh akses melalui Pustakaan Negeri Sarawak punya pangkalan data ataupun electronic databases Pustakaan Negeri Sarawak. Ada banyak pangkalan data yang anda semua boleh pilih. Pertama sekali kita mesti buka OPEC Pustakaan Negeri Sarawak dahulu. Untuk ini adalah OPEC Pustakaan Negeri Sarawak berkaitan dengan online databases ataupun electronic databases. Untuk mengakses OPEC Pustakaan Negeri Sarawak, kita mestilah register dahulu jika anda belum menjadi ahli Pustakaan Negeri Sarawak. Selepas anda menjadi ahli Pustakaan Negeri Sarawak, anda boleh login seperti biasa tapi menggunakan Sarawak ID. Sekali kita akan login dahulu. Masukkan dahulu username anda, iaitu Sarawak ID, dan juga password. Pastikan anda menggunakan password yang betul. Untuk makluman semua, untuk mengakses pangkalan data ini adalah secara percuma sahaja, tapi dengan syarat mestilah menjadi ahli Pustakaan Negeri Sarawak dengan menggunakan ataupun mendaftar Sarawak ID lah. Dan pilih location anda. Ini adalah online databases Pustakaan Negeri Sarawak yang boleh anda akses. Ada pelbagai pangkalan data yang bersesuaian dengan jurnal yang anda ingin cari. Seterusnya anda tekan subscribe e-journal. Ini adalah jurnal yang telah dilanggan oleh Pustakaan Negeri Sarawak dan anda boleh mengaksesnya secara percuma. Untuk topik kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan The Impact of Technology in Business, kita akan pilih, kita akan menggunakan Emerald Insight. Jadi kita akan tekan Emerald Insight. Setelah kita pilih pangkalan data yang sesuai dengan tajuk kita tadi, langkah yang ketiga ialah kita mestilah merancang strategi pencarian kita. Apa yang dimaksudkan dengan langkah yang ketiga ini adalah kita mesti tahu apa kata kunci yang kita pilih berkaitan dengan topik kita. Kita mesti tahu apa kata kunci ataupun dalam bahasa Inggerisnya keyword yang kita betul-betul nak cari supaya ia memudahkan lagi pencarian kita. Kita akan tulis dahulu kita punya tajuk tadi. Kita tulis semula lagi tajuk kita. Ini adalah tajuk yang kita tadi, iaitu berkaitan dengan jurnal yang kita nak cari, iaitu The Impact of Technology in Business. Kita kena pasti dahulu apa kata kunci dalam tajuk ini. Kata kunci kita yang pertama ialah The Impact. So, Aifah akan bulatkan kata kunci kita yang pertama, iaitu The Impact. Ini adalah kata kunci kita yang pertama. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga sekali adalah business.
Okey, ini adalah kata kunci yang kita akan cari. Okey, Eva boleh tulis dekat sini kata kunci dan senaraikan kata kunci ketiga-tiga tersebut untuk penonton kita untuk memahami lagi. Okey, kata kunci yang pertama ialah impak. Yang kedua adalah teknologi. Okey, kalau jika kita mencari kata kunci yang sesuai ataupun kata kunci yang betul, ia akan membantu kita untuk mencari maklumat yang lebih tepat lagi. Kenapa? Yang pertama adalah kerana impak ini boleh mempelbagaikan lagi maksudnya frasa kata yang pelbagai lagi. Okey, selepas kita kenal kata kunci ini, yang kedua adalah kita mesti cari kata kunci alternatif, iaitu alternatif adalah mempelbagaikan lagi kata kunci. Sebagai contoh, mungkin bila kita cari dalam pangkalan data nanti iaitu Emerald Insight, kita tak jumpa perkataan ketiga-tiga ni, tapi kita boleh menggunakan kata kunci yang lain. Okey, kata kunci alternatif yang lain, Eva boleh tulis dekat sini. Okey, kata kunci alternatif kita, itu kata kunci alternatif kita ni adalah yang saya masukkan adalah berkaitan dengan maksudlah ataupun sinonim. Kata kunci alternatif ini adalah sinonim. Sinonim kepada perkataan ini ataupun frasa yang memberi kata yang sama. Okey, anda boleh untuk mencari sinonim ni, anda boleh menggunakan kamus di Pustaka Negeri Sarawak ataupun anda boleh mencari dalam Google. Anda boleh type, okey, sebagai contoh impak. Okey, untuk impak kita akan mencari dalam Google ataupun buku. Okey. Untuk impak sinonim, kita akan type dekat Google, iaitu impak sinonim. Dan kita boleh tengok apa senarai sinonim yang memberi kata erti yang sama dengan impak ini. Okey, yang pertama, kita boleh, iaitu adalah effects. Okey, effect juga memberi kata sama dengan impak. So, kita akan senaraikan. Okey, sebagai contoh, kita akan senaraikan apa kata sinonim yang memberi kata erti yang sama dengan impak. Okey, Ifa boleh tulis. Pertama sekali adalah efek. Okey, yang kedua kata sinonim yang kita boleh guna adalah result. Yang ketiga adalah influence. Okey, ini adalah kata kunci yang alternatif yang bersesuaian ataupun yang sama erti dengan impak. Okey, yang kedua adalah teknologi. Okey, dalam teknologi ni anda boleh menggunakan kamus ataupun juga dalam Google. Okey, kita akan mencari teknologi sinonim. Okey, untuk sinonim berkaitan dengan teknologi, yang pertama kita boleh letak computers. Yang kedua adalah machine. Dan yang ketiga adalah telecommunication. So, ini adalah ketiga-tiga sinonim yang sama erti dengan teknologi. Okey, jadi maksudnya jika anda tak jumpa teknologi nanti, anda boleh guna salah satu sinonim ini. Okey, yang terakhir sekali adalah business. Okey, untuk business kita akan cari sinonim berkaitan dengan business. Okey, untuk business, yang pertama sekali kita akan menggunakan sinonim kata iaitu market. Yang kedua adalah trading. Dan yang ketiga mungkin kita boleh menggunakan commerce. So ini adalah kata kunci alternatif yang anda boleh guna. Okay. Jadi bila anda dah cari tajuk, bila anda dah tahu tajuk anda dah tahu apa kata kunci anda boleh buat ini untuk memudahkan lagi pencarian anda. Jadi anda boleh senaraikan sebanyak mungkin kata kunci yang alternatif yang memberi maksud yang sama. Itu sinonim. Jadi akan memudahkan pencarian anda. Mungkin anda tertanya, kenapa kita perlukan
kata kunci alternatif. Nanti kami akan tunjuk kepada anda bagaimana anda menggunakan kata kunci alternatif ini, iaitu sinonim ini dalam operator boolean. Okey, langkah kita yang terakhir adalah teknik pencarian maklumat. Okey, seperti anda semua tahu, teknik pencarian maklumat kita ada dua. Yang pertama adalah menggunakan operator boolean. Yang kedua adalah menggunakan simbol. Okey, untuk menggunakan operator boolean AND, kita akan type kata kunci yang kita pilih tadi, ataupun kata kunci yang kita pilih berkaitan dengan tajuk kita. Okey, pertama sekali kita akan type impact dan kita type N. N mesti huruf besar, N mesti huruf besar, dan seterusnya teknologi, dan seterusnya N, dan business. Okey, kenapa kita mesti menggunakan N ini adalah untuk pengetahuan anda semua. N ini adalah untuk mengecilkan lagi pencarian kita, di mana kita nak pencarian maklumat kita ni lebih detail lagi. Jadi maksudnya bila kita mencari maklumat nanti, ketiga-tiga kata kunci ni mesti ada. So maksudnya kata kunci ni mungkin keluar pada tajuk ataupun abstract ataupun mana-mana artikel ataupun jurnal yang ada mention ketiga-tiga perkataan ini. Jadi kita boleh search. Okey, apabila kita menggunakan operator boolean N ni, ini menunjukkan kata kunci yang mesti ada dalam pencarian kita. Okey, tengok result yang kita dapat. Okey, seperti contoh adalah business, tajuk mesti ada business. Dan bila dekat summary ni ataupun abstract ada perkataan impact, ada perkataan business, ada perkaitan dengan teknologi. Okey, seterusnya pilihan kedua ada teknologi. Okay, apabila kita menggunakan N, sistem komputer kita ni faham, sebab komputer ni dia akan cari maklumat yang kita type. Jadi bila kita type perkataan ketiga-tiga kata kunci tu, dia akan mencari ketiga-tiga kata kunci yang akan macam yang kita akan beri dengan mereka lah. So mereka akan cari menggunakan impact, ada perkataan keluar teknologi, ada keluar dengan business. Okay, so kita akan menggunakan ini mesti ada. So maksudnya kita nak setiap pencarian kita mesti ada ketiga-tiga perkataan ini. Okay, seterusnya kita akan menggunakan operator boolean. Okey, mengapa kita menggunakan operator boolean ini adalah apabila kita tak jumpa kata kunci yang kita cari tadi. So di sinilah kita akan menggunakan kata kunci alternatif, iaitu kita akan cari kata kunci yang sinonim. Okey, sebagai contoh bila kita cari maklumat, kita tak jumpa perkataan teknologi. Mungkin dalam artikel kita, jurnal kita ataupun dalam Emerald Insight ni lebih banyak menggunakan komputer kah, mesin kah. Sebagai contoh mungkin business. Okey, mungkin mereka akan lebih fokus kepada marketing ataupun fokus kepada trading. So kita akan menggunakan kata kunci yang berbeza untuk menunjukkan kenapa operator boolean ni OR ni akan memeluaskan lagi ataupun memperluaskan atau memperbanyakkan lagi pencarian kita. Dia akan memberi pelbagai pencarian yang maklumat yang bersesuaian. Okey, sebagai contoh kita akan type. Okay, kita akan tukar, mungkin kita akan tukar impact ni, ataupun bukan tukar, kita sebenarnya memberi dua kata kunci yang berbeza tapi mempunyai maksud yang sama. Okay, kita akan tulis, type, kita buka kurungan dulu. Okay, kita akan type impact. Dan kita akan menggunakan OR mesti huruf besar. Okey, kita akan letak OR dan kita akan letak effect. Dan kita tutup kurungan lagi. Okey, kita akan letak technology in business. So maksudnya lagi, pencarian kita nanti jika tak jumpa perkataan impact, mungkin mereka akan menggunakan kata kunci effect. Okey, kita akan search, kita akan tengok. Okey, ini adalah pencarian yang kita jumpa. Okey, impact, mereka akan mencari pasal impact. So mereka sekarang ni masih menggunakan impact. So kita akan tengok, jika tak ada impact, dia akan memberi kita pencarian maklumat menggunakan kata kunci effect. Inilah dimaksudkan mengapa kita menggunakan OR. OR ini adalah sangat-sangat sesuai, di mana jika anda tak jumpa artikel yang anda nak cari ataupun maklumat yang anda nak cari, di sinilah anda akan menggunakan kata kunci yang sinonim.
ataupun kata kunci alternatif untuk memudahkan lagi pencarian kita. Okey, mungkin kita boleh tunjuk cara yang lain. Okey, dekat sini tadi jika tak ada impak dia akan memberi efek. So, sebagai contoh kita akan tukar lagi kata kunci teknologi, mungkin kita letak komputer ataupun mesin. Okey, kita akan type semula lagi. Okey, kita letak impak. Okey, dalam kurungan. Okey, bila anda menggunakan operator OR, anda mesti letakkan dalam kurungan. Okey, maksudnya kata kunci alternatif yang contoh ada 3 kata kunci tersebut, anda letaklah dalam kurungan. So, dia akan tahu. Okey, sistem ni akan tahu apa yang anda nak cari. Okey, dalam kurungan kita akan letak teknologi. Okey, ataupun mungkin lepas tu kita akan letak OR mesti huruf besar. So, kita letak mesin. Okey, teknologi adalah sama artinya dengan mesin ataupun kita tambah lagi or kita tambah lagi komputer dan kita tutup kurungan, mesti tutup kurungan dan kita letak business. Okey, dan kita akan search. Okey, ini adalah hasil pencarian kita menggunakan operator OR tadi, iaitu kita mempelbagaikan lagi untuk kata kunci teknologi kita, iaitu kita menggunakan mesin dan juga komputer. Okey, kita akan melihat hasil pencarian kita. Dia akan mempelbagaikan hasil pencarian kita sebagai contoh. Okey, tadi kita dah cuba operator boolean untuk perkataan impact. So, kedua kita akan cuba teknologi. Okey, teknologi anda boleh juga menggunakan kata kunci alternatif sinonim yang sama. Jadi kita akan cuba juga menggunakan 3 sinonim yang sama dengan kata erti teknologi. Okey, kita akan type impact dan buka kurungan. Kita mesti dalam letak kurungan bila kita menggunakan operator OR. Okey, teknologi. So, menggunakan OR mesti huruf besar. Komputer dan or digital. So kita memberikan 3 sinonim kata ataupun 3 frasa kata yang sama erti dan seterusnya in business. Okay, kita akan melihat berapa banyak pencarian yang kita akan jumpa apabila menggunakan kata kunci ini. Okey, dalam kata kunci ini kita akan jumpa contoh dia akan menjadi digital. Okey, so maksudnya any kata kunci yang kita letak tadi dalam sistem ni akan mencari. Okay, contoh dia akan jumpa digital, dia akan memberi kita artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan digital. Okay, seterusnya adalah digital. Teknologi. Okay, lihat kat sini ada letak teknologi. Okay, pencarian kita yang seterusnya. Kita akan menggunakan bisnes ada, teknologi. So maksudnya bila kita cari tadi, bila kita tak jumpa teknologi, maksudnya kemungkinan artikel dalam ni ataupun jurnal dalam ni menggunakan digital ataupun komputer. Okay, itu adalah OR. Jadi saya menggalakkan jika anda menggunakan operator OR ni, anda boleh memperluaskan lagi, mempelbagaikan lagi pencarian anda kerana dia akan memberi kata kunci yang banyak. Okay, dan seterusnya kita akan menggunakan kata kunci not. Okey, untuk kata kunci not ni, okey, maksud not ni kita tak nak kata kunci tersebut yang tidak berkaitan. Kita tak nak frasa kata ataupun perkataan yang tidak berkaitan dengan pencarian kita. That's why lah kita akan menggunakan not. Tapi untuk menggunakan not sama juga untuk or, tapi saya lebih suka kalau kita menggunakan not ni kita lebih menggunakan simbol tolak. Okey, sebab kalau kita menggunakan simbol tolak, sistem komputer ni lebih lagi faham. Jadi dia akan tahu tolak tu maksudnya kita tak nak perkataan tersebut ada dalam pencarian kita. Okey, jadi kita akan cuba dulu menggunakan perkataan not. Okey. Contoh kita akan cari business not marketing. Contoh business. Okey. Jadi kita mesti menggunakan perkataan not tu mesti huruf besar. Okey. Marketing dan kita search. Okey, dalam pencarian kita ni, okey, dia akan memberi business, marketing. Sebab kita dah cakap kita tak nak ada perkataan business, tapi dia masih lagi keluar perkataan marketing. Jadi
Kalau anda rasa ini sukar untuk anda guna, anda boleh guna simbol tolak. Okey, kita akan tukar not tadi kepada simbol tolak. Tapi simbol tolak tersebut mesti rapat dengan perkataan yang kita tak nak tadi. Jadi kita akan letak simbol tolak ataupun dalam bahasa Inggerisnya minus dan rapatkan dengan perkataan tersebut. Okey, bila kita menggunakan perkataan not, perkataan tu marketing masih keluar. Jadi jangan risau, anda boleh menggunakan simbol minus. Okey, bila kita guna simbol minus, kita mesti rapatkan perkataan yang kita tak nak tadi. Sebagai contoh, kita akan type business dan kita letak tolak. Jangan ada space dengan dekat tepi marketing. Okey, pasal bila hasil pencarian kita akan tengok hasil pencarian kita tidak ada perkataan marketing. Sebab dia tahu kita tak nak ada frasa kata ataupun perkataan yang tidak berkaitan dengan pencarian kita. Okey, kita tengok di sini cuma ada business sahaja. Okey, seterusnya masih juga ada business saja. Seterusnya business dan tiada perkataan marketing. Sebab perkataan not maksudnya kita tak nak ada perkataan ataupun kata kunci yang tidak berkaitan dengan pencarian kita. Okey, so maksudnya kalau not tidak berhasil dalam pencarian anda boleh guna tolak. Okey, kita dah cuba ketiga-tiga operator boolean yang kita dah sarankan tadi. Pertama, kita menggunakan and. And adalah kita mencari maklumat yang lebih terperinci. Kita nak perkataan kata kunci itu saja yang akan keluar. Okey, kalau kita menggunakan or, kita akan mempelbagaikan lagi pencarian kita. Kita nak memperluaskan lagi pencarian kita menggunakan sinonim yang sama erti. Yang ketiga, kita menggunakan not. Not adalah kita tak nak perkataan yang tidak berkaitan dengan pencarian kita. Jadi, anda boleh mencari artikel anda, mencari jurnal anda menggunakan operator boolean iaitu and, or dan not. Okey. Teknik kita yang seterusnya adalah kita akan menggunakan simbol. Okey, kita akan, jika kita tak nak menggunakan perkataan and ada perkataan or tadi, kita boleh menggunakan simbol. Okey, simbol yang sesuai untuk and ialah simbol tambah ataupun dalam Englishnya adalah plus. Okey, jika anda boleh tukar perkataan and tadi, anda tukarkan dengan simbol tambah. Okey, kita boleh cuba. Okey, kita boleh cuba. Kita akan tulis type impact. Kita akan tukar tambah, simbol tambah. Dan seterusnya teknologi. Okey, seterusnya simbol tambah lagi business. Okey, maksudnya adalah simbol tambah ini adalah perkataan and. Kalau kita tak nak menggunakan perkataan and, kita boleh letak tambah. Okey, dan kita akan terus search. Okey, bila kita letak tambah tadi, okey, maksudnya akan keluarlah perkataan business sahaja, akan keluar perkataan impact sahaja, akan keluar perkataan teknologi. Jadi maksudnya dia akan tahu why kita, apabila kita menggunakan simbol tambah, maksudnya kita hanya nak ketiga-tiga perkataan itu saja dalam pencarian kita. Jadi ini memudahkan lagi pencarian anda semualah. Okey, kat sini ada teknologi, akan keluar lagi perkataan impact, business. Okey, itu adalah menggunakan tambahlah. Okey, untuk makluman anda semua, okey, ada bila kita mencari maklumat, kadang-kadang kita perlu letak quote. Untuk maklumat anda, kadang bila kita nak cari maklumat yang lebih tepat, kita mesti letak quote. Okey, quote ini adalah kita letak pembuka kata dan juga penutup kata. Sebab kita nak komputer ni, sistem komputer ni nak mencari maklumat yang kita betul-betul nak. Kalau kita contoh, saya bagi sebagai contoh, kalau kita cuma letak impact, business dengan teknologi saja, without letak pembuka kata dan penutup kata. Okey, teknologi. Okey, sebagai contoh, dia akan keluar kata kunci yang berkaitan dengan impact, berkaitan dengan business. Dia tak ada macam kita nak cari benda yang bila kita letak pembuka kata dan penutup kata tadi, kita nak perkataan itu ada. So maksudnya mesti kedua-dua tersebut mesti ada. Sebagai contoh, kita letak business teknologi, kita letak pembuka kata. Kita letak pembuka kata dahulu. Okey, business teknologi. Dan kita tutup lagi. Okey, dan kita search. So, bila kita letak pembuka kata dengan penutup kata, okay, anda akan perasan ataupun anda akan lihat
pencarian kita akan letak kedua-dua perkataan ini mesti ada. So maksudnya seperti business technologies. Okey, pencarian kita akan lebih berkaitan dengan business teknologi. So, apabila anda mencari maklumat, anda perlunya letak pembuka kata dengan penutup kata ataupun dalam bahasa Inggerisnya quote. Itu lebih mencari pencarian anda lebih luas lagi. Kita tambah, kita boleh menggunakan tolak. Tapi ada tak, Eva tahu tak apa lagi simbol yang mungkin kita boleh guna untuk kita mencari maklumat? Selain daripada simbol tambah ataupun tolak, kita juga boleh menggunakan simbol asterisk. Asterisk ni bermaksud wildcard atau dalam erti kata lain yang sangat mudah untuk difahami ialah tanda bintang. Tanda bintang. Okey. Di mana penggunaannya diguna apabila kita terlupa sesuatu perkataan ataupun frasa. Contohnya, kita boleh menggunakan simbol asterisk ini dalam mencari lagu. Okey, so maksudnya bila kita dengar lagu dekat radio ke, kita macam terlupa ataupun kita nak tahu apa lagu lirik yang di tengah-tengah kan. So kita akan menggunakan I will cut ini. Okey. Eva akan tunjukkan macam mana nak cari. Okey, kita akan gunakan buka kita punya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui lirik ataupun tajuk lagu tersebut yang berkaitan dengan perkataan happy, happy tapi kita tak tahu full tajuk. Maksudnya kita tidak mengetahui Di tengah-tengah maksudnya full certain lirik tersebut lah. Okey, sebagai jadi contoh. kita boleh cari seperti kita type di Google happy, lepas tu letak tanda asterisk, Ataupun bintang tadi ya. bintang, Okay, jarak. dan letak to you. Mungkin ini hanya sebagai contoh Sebagai lah. contoh lah. Okay, kita akan tengok pencarian kita. So dalam pencarian kita tadi, okay, happy to you adalah contoh kita mungkin happy birthday to you. Okay, seterusnya apa lagi yang kita akan berkaitan dengannya? I'm happy with you, happy to you. Okay, so menggunakan asterisk ni lebih kepada kita nak dia mempelbagaikan lagi pencarian yang kita mungkin lupa ataupun kita nak tahu apa sebenarnya frasa kata yang sesuai dalam pencarian kita. Jadi anda boleh menggunakan asterisk ataupun bintang tadi, tapi tak boleh jarak kan Eva? Dia kena tak boleh. di tepi perkataan Ya, di tersebut. hujung Di huruf hujung tersebut. Okey, anda boleh menggunakan asterisk untuk pencarian anda. Okey, daripada hasil pembelajaran kita tadi, kita akan recap balik apa yang hasil yang kita telah belajar lah. Okey, teknik pencarian maklumat kita tadi untuk mencari jurnal ataupun artikel kita adalah kita menggunakan kata kunci. Okey, kata kunci yang berwarna hitam ini adalah kata kunci yang kita pilih dekat dalam, kita bulatkan dalam kita punya tajuk. Yang berwarna biru ini adalah kata kunci alternatif, itu sinonim. Kita mempelbagaikan lagi kata kunci kita. Okey, teknik yang kita gunakan tadi apa tadi Eva? Yang pertama sekali adalah operator boolean. Okey, operator boolean kita ada 3 operator boolean. Okey, kita akan tulis semula. Okey, pertama sekali adalah and. Okey, and. Okey, seperti anda tahu, and adalah untuk mencari maklumat yang lebih terperinci lagi. Kita nak perkataan and tadi mesti ada perkataan impact, teknologi dan business. Jadi bila kita menggunakan and, kita mesti letak contohnya adalah tadi impact and teknologi and business, ataupun kita nak menggunakan pembuka kata tadi kan, ada pembuka kata dan juga penutup kata. Okey, boleh tulis kat sini sebagai contoh pembuka kata tadi teknologi business. Jadi bila kita menggunakan pembuka kata ataupun kod tadi teknologi business, kita nak sistem komputer ni mencari maklumat yang betul-betul yang kita nak. Jadi dia akan menggunakan kata kunci tersebut. Okey, seterusnya adalah operator boolean or. Okey, operator boolean tadi kita menggunakan or, di mana mesti guna huruf yang besar, di mana kita menggunakan alternatif ataupun kata kunci alternatif yang sinonim, yang sama erti. Jadi di sinilah kita akan menggunakan perkataan effect, kita akan tukar. Kita mempelbagaikan. Sebagai contoh tadi kita letak apa? Impact or effect. Jadi kita nak hasil pencarian tadi, jika tiada perkataan impact, kita akan keluar perkataan effect. Sebagai contoh.
ataupun kita menggunakan teknologi dan kita tulis lagi or komputer or digital, di mana kita nak mencari perkataan, kita nak mempelbagai pencarian kita tadi, kita nak memperluaskannya lagi supaya kita tak nak perkataan ini saja keluar. Jadi bila kita mencari perkataan ini saja, kita akan rasa macam susah atau suka lagi untuk mencari maklumat yang kita nak cari. Okey, yang seterusnya adalah perkataan not. Okey, perkataan not maksudnya kita tak nak perkataan yang tidak berkaitan dengan kata kunci yang kita nak cari. Tadi kita dah cuba perkataan not. Okay, kadang-kadang not ni macam tak berapa sesuai, ataupun bila kita gunakan not, sistem komputer ni tak mencari perkataan kita nak. Jadi kita akan tukar dengan simbol tolak. Okay, simbol tolak. Okay, bila kita menggunakan simbol tolak, sebagai contoh Eva akan boleh tulis komputer. Okay, komputer. Lepas tu tolak marketing. Contoh marketing. Mesti rapat. Jangan ada jarak lah. So bila sistem komputer nanti akan cari menggunakan operator ni, dia tahu kita nak cari perkataan komputer saja. Kita tak nak perkataan marketing. Jadi perkataan tolak ni maksudnya adalah perkataan yang kita tak nak. Okey, rasanya tadi saya terlupa nak mention tambah. Okey, untuk simbol tambah kita boleh gantikan dengan perkataan and. Okey, Eva akan tulis and. Tambah okey. So maksudnya jika kita tak nak menggunakan perkataan and, anda juga boleh menggunakan simbol tambah. Okey, simbol yang seterusnya, yang terakhir tadi, apa tadi Eva yang Eva kongsikan tadi? Simbol terakhir ialah asterisk. Okey, asterisk. Asterisk Ataupun bintang. So kita akan guna bintang sebagai contoh. Contoh tadi kita letak happy, lepas tu letak bintang, lepas tu to you. So kita nak mencari maklumat, contoh maklumat tadi, contoh kita terlupa kan Eva? Kalau kita terlupa, kita akan letak bintang. So dia akan mempelbagaikan hasil pencarian. Jadi ini adalah teknik ataupun strategi pencarian maklumat dalam pangkalan data atas talian. So mengapa saya perlu share ataupun kongsi kepada anda semua? Kerana saya percaya ada ramai kita punya student ke, pengguna ke, kadang-kadang mereka akan letak tajuk yang panjang. Bila letak tajuk yang panjang, mereka tak jumpa apa yang mereka nak. Jadi bila kita dah tahu nak cari menggunakan kata kunci kita letak lagi kata kunci alternatif kita, lepas tu kita menggunakan operator and, or, not dan simbol, jadi akan memudahkan hasil pencarian. Jadi saya berharap dengan perkongsian rahsia pustakawan kita pada hari ini adalah anda mampu ataupun anda boleh mencari maklumat yang anda mahukan. Okey, jangan lupa saksikan kami dalam sesi literasi yang akan datang. Bye, terima kasih.